kita tak ada salah kita hormat ya budaya, amalan agama lain, sementara pertahankan akidah dan akhlak dan syahsiah kita. Jadi harus kita hidupkan dan tak perlu apologetic atau minta maaf untuk hormat orang. That should be the principle. Okay. Hari ini kita di Tuaran, di Kuala Penyu dan malam di sini, besok di Sandakan. Tapi saya lihat ada perubahan yang ketara dalam kita menyemai semangat dan bibit perubahan. Kita tentu tahu bahawa dalam masa singkat pilihan raya terpaksa diumumkan. Dulu orang teka-teki bila, sekarang orang dah tahu dah dekat. Paling akhir bulan Mac. Kerana Mac otomatik parlimen terbubar ya. Maknanya Datuk Najib dengan segala hebat dalam media, dengan jentera dan wang yang banyak, dengan propaganda yang cukup kuat, tidak begitu yakin, kurang yakin dengan keupayaan UMNO Barisan Nasional pertahankan kuasa. Sudah tahu sebab apa? Selain dari kebangkitan rakyat, di antara sebab terkuat ialah kerana kebangkitan rakyat Sabah. Sabah dulunya dengan Sarawak yang dikatakan modal dan aset terpenting UMNO Barisan Nasional, sekarang telah mengejutkan pemerhati politik dengan menyaksikan suatu ledakan semangat baru di kalangan rakyat. Dan saya keliling banyak tempat, Lahad Datu, Papar, Tuaran, Keningau, Beaufort, dan banyak tempat. Dan di mana saja, baik di gunung tempat Kadazan Dusun Murut, atau tepi pantai Lahad Datu, atau Papar, sambutan rakyat itu luar biasa. Sudah puluh tahun kita dengar propaganda yang sama. Mana parti paling kuat? UMNO. Siapa yang berjasa? UMNO. Siapa pemimpin yang paling hebat di dunia? Najib. Siapa wanita pertama yang paling cantik di dunia? Rosmah. Ya. Yang ini yang kita dengar tiap hari, tiap malam dalam televisyen. Tidak ada cerita lain, tidak ada teguran. Tetapi kita kena yakin, terutama di kalangan anak muda, terutama di kalangan masyarakat muda, rakyat tidak mudah diperbodohkan. Anak muda sekarang punya akses. Dia dengar RTM TV3, dia baca utusan Straits Times Star, tapi dia juga mau dahagakan ilmu. Dia cuba mencari akses bahan-bahan yang lain, dan dia nilai ini essence of education. What is education? It's assimilation of knowledge. Maknanya kita menimba ilmu, kita assimilate knowledge for what? For the dissemination of truth. Itu penting. It's a very strong ethical foundation tentang the meaning and essence of education. Assimilate knowledge, tetapi ada keupayaan kita untuk menggunakan ilmu untuk menegakkan disseminate, maknanya menyampaikan dissemination of truth. Kalau kita baca puisi seorang penyair Inggeris yang terkenal, yang banyak ethical foundation dari agama, tentunya dia sebagai seorang penganut agama Kristian, jadi very strong Christian ethical foundation. Nama dia T.S. Eliot. T.S. Eliot mengatakan, ya, kita harus waspada. Mana dia maklumat, information yang hilang kerana tidak dapat kita bedakan di antara information dengan knowledge.
Information that you have lost in knowledge. Dan ilmu itu begitu banyak. Mana dia knowledge tanpa wisdom? Jadi dia ada 3 kategori. Satu, information. Information can be fitnah, can be trash, can be incessant, cheap propaganda. Seperti mana arti MTV3. Ada knowledge, kerana knowledge itu ada asas kebenaran. Tapi knowledge itu terlalu banyak percambahannya. Ada knowledge yang kita terima yang boleh bawa kebaikan, ada yang boleh bawa kerusakan. Maka kategori yang ketiga, dari information kepada knowledge kepada wisdom. Dan wisdom inilah yang kita cari, hikmah. Hikmah ini ialah keupayaan kita menetapkan di antara yang benar dan yang palsu, yang hak dan yang batil, yang adil dan yang zalim. Kalau kita tidak tahu dan ada wisdom ini, akhirnya perompak diangkat dan dipuji sebagai pejuang, dan pejuang disumbat ke penjara sebagai pengkhianat. Di zaman Inggris, semua pejuang kemerdekaan dianggap pengkhianat. Semua pengampu tali baru Inggris dianggap pejuang. Ada tak di sini orang keturunan Jawa? Ada? Okey, ada. Alright. Seorang pujangga besar Jawa yang menjadi penasihat dan pujangga di keraton Istana Hamengkubuwono di keraton Yogyakarta, namanya Ronggo Warsito. Ini keturunan Jawa, tak tahu. Saya tak ada keturunan Jawa. Cuma menantu saya ada Jawa seorang. Jadi cucu saya seorang nama Sulaiman. Oleh kerana pak dia tak ada darah Jawa, saya pagi-pagi saya panggil Wak Leman, dah mak dia marah dah. Baik, balik pada soal Jawa ini. Nama dia Ronggo Warsito. Di zaman penjajah Belanda, ayah dia Ronggo Warsito ini, oleh kerana tegas melawan Belanda, pertahankan hak rakyat Jawa pada masa itu, ditangkap, dibuang, hilang. Mana mati tak dapat dikesan. Anak dia ganti, namanya Ronggo Warsito, menjadi penasihat kepada Hamengkubuwono di keraton Yogyakarta. Dia bagi ungkapan yang sangat penting untuk kita di rantau Melayu, rantau Asia Tenggara, dan kita bagi rakyat Malaysia, baik keturunan Melayu ke, Melanau ke, Kadazan ke, Dusun ke, Cina, tak kira. Apa nasihat dia? Dia kata kena waspada, kerana zaman ini sudah jadi zaman edan. Orang Jawa kata edan tu apa? Jawa apa tak tahu makna aja. Apa makna edan? Gila. Oh ya. Okey. Saya nampak main warna macam Jawa. Baik. Edan maknanya Jawa. Makna Jawa. Edan maknanya gila. Jadi kata Ronggo Warsito, kita kena jaga. Zaman ini zaman edan. Apa dia zaman edan? Orang yang berkuasa itu, yang zalim, yang rompak, yang curi harta rakyat, yang khianat amanah, itu diangkat, dipuja, diberi anugerah, dan dianggap sebagai pejuang dan panglima. Orang-orang yang menentang kezaliman, menolak kemungkaran, menegakkan keadilan, ditangkap, dihina, dituduh dan difitnah dan diperosokkan dalam penjara. Perasuah dipuji. Bila datang melawat, bapak perasuah itu bila datang melawat bagi RM20, dicium tangannya. Dari mana wang yang diambil?
tanah kita, balak kita, projek rakyat, projek jalan raya, saham Bumi Putra itu diambil, saham, syarikat, projek, dan baru-baru ini lembu kita diambil. Kemudian dengan uang yang banyak bagi RM20 kepada pemuda. Kemudian pemuda beratur, cium tangan. Orang yang rasuah itu diberi anugerah, dipuja sebagai pejuang. Dan kerana mereka punya dana, kekayaan, pengaruh dan propaganda, yang menentang mereka itu dianggap pengkhianat, penjahat, dan difitnah. Maka kata Ronggo Warsito dalam menghadapi zaman edan ini, nasihat kepada anak-anaknya, kita harus eling, lawan waspada. Apa makna eling? Beringat, ingat-ingat. Saya bukan tadi saya cek orang Jawa tu, betul mana eling ingat. Jadi kata dia, dalam keadaan menghadapi zaman edan, kita harus beringat. Ini ada kaitan dengan Eliot kata, we must have the wisdom. The wisdom itu untuk mengenal apa ada yang hak dan apa yang batil, apa ada yang ma'ruf dan apa yang mungkar, apa ada yang zalim, apa ada yang adil. Kalau tidak, kita tergolong daripada orang yang terperangkap, tertipu dengan sistem yang edan. Apa tidak sudah pilih? Apa yang diceritakan oleh media. Jadi saya terjemahkan tadi, eling, lawan waspada. Beringat, bukan lawan waspada, beringat, lawan waspada. Dalam Jawa ni maknanya beringat, di samping kita waspada. Dengar, kita adalah negara yang paling bersih di dunia, maknanya kotor. Pembangunan ekonomi kita meningkat dengan menakjubkan, maknanya ada masalah. Pakatan rakyat ada harapan nak menang, maknanya nak menang lah tu. Jadi sebab itu, eling lawan waspada artinya kita kena beringat dan waspada supaya kita dengar, tak ada pilihan. Kalau nak nonton berita televisyen, kita nonton dengan TV3 RTM. We don't have a choice, but we have the intelligence, dan we have the wisdom to decide. Okay? Yang ini yang nak ditekankan, apa yang disebut oleh Ronggo Warsito. Ini kalau orang Jawa tak dengar Ronggo Warsito, you balik, you Google Ronggo Warsito, walaupun dimelayukan jadi Rangga Warsita, ya, tapi nama asalnya Ronggo Warsito, dan is a beautiful. Dia tulis banyak, tapi ada satu dia tulis itu tajuk puisi penulisan Pujangga itu, Zaman Edan. Zaman jadi zaman edan. You Google, kemudian you Facebook, bagi tahu kawan-kawan yang Melayu yang tak faham Jawa. So sudah, mengapa saya sebut ini dalam mukadimah? Karena kita hadapi. Saya bagi satu contoh. Hari ini ada berapa ceramah, saya bagi satu contoh besar. Bulan lalu keluar laporan Badan Antarabangsa, namanya Global Financial Integrity, GFI. Global Financial Integrity ini badan yang menyiasat wang dana yang dikeluarkan daripada tiap negara keluar, wang haram, illicit funds. Orang tanya, what is illicit funds? Dia terangkan, illicit fund maknanya wang rasuah, wang curi, wang yang tak ada rekod, wang yang curi cukai, yang lagi pada cukai, wang mungkin gambling, wang dadah yang dibawa keluar daripada negara. Pada tahun 2010
illicit funds yang keluar dari Malaysia, tak ada rekod, sebanyak 190 bilion ringgit. Ini bukan report Chua Joming, ini bukan report DAP PAS Keadilan, ini report Global Financial Integrity, GFI. Anak-anak muda kena dengar. Bagaimana kita boleh kata diri kita orang muda yang punya idealisme, cita-cita murni, yang ada conscience, kemudian diam bila dinegadai negara kita wang keluar sebanyak 190 bilion ringgit dan kita tak soal. Lebih baik jadi tua bangka daripada anak muda yang tak berani menyuarakan hak dan prinsip ini. Saudara, 190 bilion ringgit, wang mana? Wang yang dirompak, wang rakyat. Now, kalau Datuk Seri Najib itu orang yang ada integriti, ada prinsip, saya nak bagi tahu, nothing personal. Saya nak tanya, saya tanya di parlimen, member kita bangunnya dia keluar, kita jadi bed hilang, tapi dia dengar kita. Saya nak tanya, banyak soalan kita tanya. Saya kata, Datuk Seri Najib, dengan kuasa kamu, Perdana Menteri, Menteri Keuangan, the strongest, the most powerful man in the country, saya tanya, pasal apa you takut sangat dengan Tan Sri Syed Mukhtar ni? Dia minta semua kamu bagi. Dia minta beras, bernas, gula, bagi syarikat gula, Proton bagi, KTM bagi, pelabuhan Tanjung Pelepas bagi, Pospakom bagi, Pos bagi, KTM bagi. Ni apa? Mana ada negara di dunia you give to one company virtually everything? Jadi saya tanya, yang takut sangat sebab apa? Tak jawab sampai sekarang. Ya. Oh, orang kata, tengok Anwar, Melayu dapat dia sakit hati. Saya kata bukan soal Melayu, soal Cina. Saya serang mengapa genting dapat IPP dan charge mahal. Syarikat judi. Saya tanya pasal apa Ananda Krishnan, tokai judi, dapat Powertech berbilion ringgit untung daripada elektrik dan kita bayar mahal. Saya tanya YTL berbilion dan sekarang dapat pula 5-6 bilion kontrak Kementerian Pelajaran untuk e-learning IT. Tak satu pun syarikat Melayu, syarikat Cina, syarikat India ke Dayak ke Bazan, not one local company digunakan oleh YTL. Dia ambil syarikat Inggeris. Satu Malaysia, terlepas ke semua. Tetapi pasal apa dia bagi semua yang saya kata yang kritikal? Setakat yang saya tahu tak ada negara di dunia, not one, you sebut satu negara di dunia yang boleh bagi 7-8 critical companies kepada one syarikat Syed Mukhtar. I don't know, Ibrahim Mainuddin dia tahu. You can name any other company in the country. Dia orang korporat, dia tahu kerja dia. Jadi saudara, Datuk Seri Najib jawab, tak jawab. Mana ada negara sampai macam itu? Baik, kalau bagi dekat dia, dia tolong, tak apa juga. Bagi dia gula, harga gula naik. Bagi dia beras. Penanam padi Melayu paling miskin itu penanam padi Melayu lah, 95%. 5% Cina di Sekincang, ada sikit sebanyak di Sabah, Sarawak yang padi bukit. Sudah, dia ambil alih 4-5 tahun. Kehidupan penanam padi, baik Melayu, baik Cina, baik Iban atau Kadazan, have not changed. Hidup macam itu. Untung dia ratus juta. Hidup Melayu mana yang hidup? Ini problem. Saya bangkitkan ini semua dengan GFI. Saudara juga tahu yang bising untuk pertahankan UMNO, Barisan Nasional sekarang, kalangan pimpinan, termasuk Dr. Mahathir. Dr. Mahathir, seperti sudah tahu,
Saya nak marah dia, saya tak mau. Dia dah umur 87. Marah dia, orang kata apalah Anwar, kesian orang tua tu. Yalah, kesian-kesian orang tua tu, tapi dia kira duit tak habis lagi. Saudara bayang, so bayangkan, ini pejuang Melayu. Bila kita tegur orang Melayu marah, konon ini pejuang Melayu, dasar dia. Saudara, how can you have a Malay leader, pemimpin Melayu, kekayaannya puluh bilion, bersih macam mana? Ada kajian sekarang mengatakan dia di antara pemimpin yang nombor 2, 3 terkaya di dunia. Saya tak mau masuk bab itu. Saya nak bagi fact. Apa ada fakta? Anak dia yang satu, Mozani, puluh bilion ringgit kontrak Petronas anak dia dapat. Apa anak orang Sabah bodoh semua? Orang macam Ibrahim Manuddin tak boleh kumpul anak-anak yang cerdik, yang ada keupayaan, build up a company, masuk gift company yang kaitannya dengan anak Perdana Menteri, and then pakat dengan Petronas, balik-balik itu saja, tak ada orang lain. Naturally tak ada keupayaan orang lain, because you don't build. Sebab itu dalam Perkataan Rakyat kita katakan royalty 20%. Selain itu state mesti ada company yang dikendalikan oleh kepentingan Sabah dan mesti diberikan sebahagian syarikat. Saudara, Mahathir akan perang dengan kita. Sebab apa? Sebab bila ada begini, Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan, maknanya company anak dia tu akan turun sikit. Sebab sebahagian kontrak terpaksa dikendali oleh 4 negeri ini. Itu satu. Kencana petroleum. You Google Kencana petroleum, berapa bilion dapat. Hidup Melayu. Melayu apa? Anak Perdana Menteri. Yang lain ni apa? Melayu pelahak. Melayu mana ni? Haprak semua yang ada. Apa? Tak ada pendidikan, tak ada keupayaan, tak boleh kita latih. Oh, dia tak pandai berniaga. Saya nak bagi tahu, ini orang pandai berniaga macam Ibrahim Manuddin. Apa dia lahir sebagai anak berniaga? Tak. Diberikan peluang, diberi kesempatan, diberikan pendedahan, maka dia dibangkit dan jadi seorang pengurusan korporat yang berjaya. Ini yang perlu dilakukan. Anak dia seorang lagi, Mirzan, Tun Dr. Mahathir. Apa dia buat? Dapat 2 bilion daripada Petronas tahun 1998. Gaduh dengan saya masuk penjara, dia untung 2 bilion. Kemudian sekarang beli syarikat San Miguel, pembuat arak terbesar Filipina, dengan harga 2.9 bilion ringgit. Ya. Mana ada pemuda UMNO ni? Ya. Mana ada perkasa? Mana ada Ustaz UMNO? Bangun siap. Ustaz Imam UMNO ni macam apa? Arak Now, pertama, pemimpin Melayu beli syarikat arak 2.9 bilion ringgit. Itu one company. Yang kedua, kita nak tanya, dari mana boleh ada 2.9 bilion ringgit ni? From where? Inilah yang kita kaitkan. Sebab itu saya bawa tadi report Global Financial Integrity. Ya. Jadi kalau saya tengok ini 2.9 bilion, syarikat minyak 5 bilion, komisen kapal selam 0.5 bilion, wang, then you realize, tak heranlah ratus bilion hilang. Now, 190 bilion itu tahun 2010. Malaysia nombor 2 di dunia. Wang haram keluar daripada Malaysia, keluar. Ini nombor 2 di dunia. Ada laporan dalam RTM dan TV3? Ada dalam utusan Star Straits Times? Nothing. Kerana mereka ini dipunyai oleh parti-parti yang korup. Parti-parti nak pertahankan orang yang korup supaya terus berkuasa. Tidak akan memberikan pendedahan. Dari yang diserang, pimpinan pakatan, rasuah umpamanya. Yang dilapor rasuah siapa dia? Tok Guru ni Aziz.
Ya, pemuda UMNO Kelantan buat laporan Tok Guni Aziz rasuah sebab nak pergi Mekah. Can you imagine how stupid, how pathetic, menghina seorang. You boleh tak setuju dengan Tok Guni Aziz dalam beberapa perkara dan dasar, tapi nak kata dia itu rasuah, menyeleweng, you bangang, bodoh, alat jijik. Ini yang dibuat oleh pemuda UMNO Kelantan. Ya. Padahal Tok Guni Aziz berapa tahun jadi Menteri Besar? 22 tahun. Ada balak dia ambil, ada tanah dia ambil, ada syarikat dia ambil, ada saham dia ambil, ada dia curi duit negeri, ada lembu dia curi, ada. Ini semua yang hilang balak, hilang lembu ni pimpinan UMNO, termasuk wanita UMNO. Ini kalau ada wanita Sabah masuk wanita UMNO, malu sikit muka. Ya. Jadi itu yang saya sebut fakta dia. Mana dia kita punya conscience? Mana dia kita yang kata damir kita, yang kata conscience kita? Saya guna istilah conscience ini kerana pejuang besar dunia Mahatma Gandhi, dia bicara soal politics of conscience. Politik ini bukan kepintaran melakar kata-kata, bukan kepandaian berbicara, bukan cara dan helah dan strategi macam Sun Tzu punya Art of War. Tapi politik, dia kata, akhirnya persoalan hati, persoalan damir, persoalan conscience. You are good, you believe in goodness, you are fair, you want fairness, you are just, you believe in justice, you hate corruption, you hate cruelty, you hate discrimination, you hate injustice. Ini yang dikatakan politik hati dan conscience yang dibawa oleh Mahatma Gandhi, yang tentunya bagi kita orang yang beragama tahu asasnya. Ya. Sebab itu bila saya sebut tadi satu isi pokok yang saya nak sebut tentang GFI report, Global Financial Integrity, saya challenge Datuk Seri Najib jawab. Ada laporan dunia mengatakan 190 bilion hilang 1 tahun dari Malaysia. Apa jawapan kamu? Diam. Ya. Jadi minggu depan saya nak panggil sidang, nak panggil Bank Negara dan wakil-wakil korporat bincang. What do you have to say? Oh, dia kata tak sampai 190 bilion. 100 bilion je. Tak apa 100 bilion. Mana dia? Siapa bagi hilang? Takkanlah pula orang Putatan atau orang Kuala Penyu nak cari 100,000 pun demam. Bilion ini mestilah orang besar yang curi balak, yang pelari cukai, yang ambil komisen, yang buat jalan yang sepatutnya 40 juta dia cas 100 juta. Rekod dia tak ada. Yang pakat dengan kongsi-kongsi gelap, yang mengendali perjudian yang tidak berlesen. Ini dia orang yang telah memunggah kekayaan negara kita. Baik, katalah kita tukar kerajaan dan kita kata kita tidak akan tolak ansur. Sudah ke? Sebab itu saya selalu sebut pada Datuk Najib. Dia marah saya sebab itu. Saya kata, Datuk Najib, nak pimpin boleh, nak jadi Perdana Menteri boleh, tapi kena berani, Najib. You must have the courage to lead. You tak boleh takut. Obama takut, Syed Mokhtar takut, Ananda takut, dengan Syarizat pun tak berani, takut. Lepas tu dia jadi Menteri Wanita. Ya. Dia takut semua, kemudian balik rumah lagi takut. You nak lead, you must have the courage. Orang salah, terbukti salah, mesti ambil tindakan. Ada laporan 100 bilion hilang, kena panggil, buat siasatan. Siapa bertanggungjawab? Ini wang kita.
Sebab tu nak buat jalan, saya pergi tadi Tuaran, Kuala Penyu, Patah Balik, Allah seksa gedung-gedung. Saya tak tahu apakah jalan ni jalan raya atau saya naik bot, sama je. Ya. Jadi keadaan dia begitu rupa. Sebab itu sudah tak boleh. Kemudian tak apa, saya boleh rompak ratus juta, saya boleh ambil balak ratus juta, saya boleh curi kontrak ratus juta. Datang pilihan raya, BRIM RM500, BRUM RM500, saya menang. Rakyat tidak boleh diperbodohkan selama-lamanya. Ingat, ini ada wisdom of Abraham Lincoln. You can fool some of the people all the time. Kerana memang some of the people you can fool all the time. Siapa dia? Pemuda UMNO. You can fool some of the people all the time. You can fool all the people some of the time. But you cannot fool all the people all the time. Jadi ini sebabkan kita yakin kalau kita bawa perubahan. Baik, final part saya nak sebut yang kita nak bawa perubahan ini untuk apa. So tanya yakin, saya yakin. Sebab mana-mana. Jadi saya harap yang hadir pada malam ini menjadi penggerak, menjelaskan dasar kita. Karena kebangkitan itu real. Sebab itu saya pergi mana-mana saya kata, saya nyanyi lagu kebangkitan ini. Kerana ini Sabah ini yang akan menentukan. Dulu Sabah yang menyebabkan UMNO perintah 5 tahun lagi. Sekarang Sabah yang akan bagi kejutan, yang akan menyebabkan UMNO jatuh merudum, InsyaAllah. Sebab itu saya kata, tanya sama Najib apa sebab goyang, nanti jawab Najib Sabah nak hilang. Sekali lagi. Tanya sama Najib apa sebab goyang, nanti jawab Najib Sabah nak hilang. Najib, orang bukan menari macam tu. Sudah. Okey. Yang ini dia menyanyi tu Sumazau orang macam tu, macam sasau gitu. Sumazau ada gaya dia. Jadi orang Kadazan ni. Ini saudara, sebab tu saya tanya Anwar, you yakin tak? Saya kata insya-Allah. Saya yakin dalam pilihan raya bulan Februari atau Mac ini, insya-Allah kita akan tawan Putrajaya. Orang tanya, apa? Tawan Putrajaya nak ganti Perdana Menteri, ganti menteri, ganti parti? No. Kalau niat setakat itu tak jalan. Kita mesti robah sistem. Kita kena robah sistem negara kita. Enough of racism, enough of corruption. You nak jadi pemimpin, kalau you rasa you nak jadi wakil rakyat ke menteri, you nak terkedarah duit rakyat, kita tergajang dia jatuh turun. Main. Betul. Tak boleh tolak ansur. Kalau kita tolak ansur, you ingat, saya tahu, sebab saya tahu apa yang reti derita. Saya tahu apa reti ditangkap, dipukul setengah mati, dimasuk dalam penjara, ditelanjang bulat, diukur pula, celaka. Dihina tiap hari. Sekejap Yahudi, sekejap Amerika, sekejap Cina, sekejap Hindu. Itu satu bab. Sekejap suka jantan, sekejap suka perempuan. Lepas ni dia kata saya suka lembu pula. Ini dia. Kerana apa? Dia tak boleh jawab. Yang dia mampu hanya fitnah. Dia tak boleh jawab isu GFI, dia tak jawab. Isu Skopin dia tak jawab. Dia tak jawab. Dia tak mampu jawab. Isu Syed Mokhtar, dia tak jawab. Isu Gunding semula dengan kadar elektrik yang tinggi, dia tak jawab. Isu mengapa bagi ke Syed Mokhtar gula dan harga gula naik dan untung dia tak jawab. Isu Bernas termasuk
curi masuk beras Vietnam ditukar jadi beras Malaysia dengan untung. Dia tak jawab. Senang, buat tak tahu, buat tak dengar je, buat pekak je masuk. Ya. Tak jawab. Saudara, dia tak akan jawab. Siapa yang akan jawab? Rakyat insya-Allah akan jawab. Jadi untuk apa kita perintah? Saya kata pertama, saya ulang, ini dasar kita. Hari ini menang, esok angkat sumpah, kita umum harga minyak seluruh negara turun. Saya sebut tadi education, assimilation of knowledge. Bukan anak bukan anak kafir, bukan anak kaya. Every single Malaysia. Di sini beri peluang pendidikan percuma dari sekolah rendah sampai universiti, pendidikan bermutu, dan oleh demikian kita akan batalkan PPP. Berapa kos? 56 bilion. 56 bilion. Najib kata bankrupt. Saya tanya Najib, 6 bilion kamu kata bankrupt. Buat berlari 190 bilion, kamu tak cakap. Cik, tak berani semua. Sebab tu tak berani debat. 6 bilion untuk education, bankrupt. Yang buat berlari 190 bilion, it's not what I see. It's a research findings undertaken by the Global Financial Integrity. You think the figure is somewhat an exaggeration? Okay, really. 100 billion, 80 billion, it's still huge. Ini, jadi kita lakukan itu. Kemudian, sabar. Royalty sekarang 5%. Kita tingkatkan royalty 20% pada negeri kita. Ada syarikat kendali. Karena kalau misalkan royalty tak cukup, you keluarkan minyak 40 tahun. Tapi yang ada kemahiran minyak, perniagaan minyak, zero. Yang kerja mereka bawa security ada, tetapi pengendalian syarikat minyak zero. Wah, yang keluarkan minyak, saya tak mau kata khas hanya untuk rakyat Sabah. Saya tidak setuju. Bagi peluang. Perleh tanah minyak, bagi peluang. Pulau Pinang tanah minyak, bagi peluang. Tetapi mesti beri jaminan supaya negeri pengeluar minyak Sarawak, Sabah, Terengganu, Kelantan diberikan keutamaan supaya anak-anak itu diberikan pendedahan. Ini anak siapa? Anak Mahathir, anak Dola Badawi, syarikat yang rapat dengan Najib. Jadi yang lain, pak kamu bukan Perdana Menteri, jadi pak kamu kuli, jadi anak kamu jadi kuli senantiasa, walaupun negeri kamu pengeluar minyak. Ini yang kita kira. Kemudian ada dasar-dasar lain yang kita umumkan. Saudara, nak beli kereta, saya nak beritahu kawan-kawan di Kota Kinabalu, kalau nak beli kereta, jangan beli sekarang. Sebab dalam saya menteri kewangan 8 tahun saya tahu, dia ada cukai, disebut cukai excise. Jadi kita menang insya-Allah tahun depan, mulai tahun depan juga kita turunkan cukai excise 20%. Jadi lepas pilihan raya beli kereta, karena kereta itu kan turun sikit, janganlah turun banyak. Kerajaan takkan subsidi, jangan salah faham. Kerajaan tak mau subsidi orang beli kereta. Kerajaan nak subsidi orang belajar. Kerajaan nak subsidi orang tak ada rumah. Kerajaan nak subsidi orang miskin dan hospital. Kereta kamu beli sendiri. Cuma cukai yang kerajaan kenakan sekarang yang terlalu tinggi, kita akan turunkan. Itu menyebabkan harga kereta. Sebab apa kita boleh lakukan begitu? Sebab kita nak stop rasuah. Kita stop wang pengaliran yang saya sebut tadi, ratus bilion keluar. Kalau kita stop itu, wang cukup. Sudah. Kalau setiap tahun wang rasuah bocor, tiris, ikut ketua audit negara, 1 tahun hilang 20 bilion. Katalah Global Financial Integrity sebut 190 bilion. Katalah 70 bilion.
campur 20, dah 100 bilion ringgit. Tak payah kita buat kerja, kita selamatkan dah 100 bilion. Bayar berapa banyak kita buat. Jadi lebuh raya Pen Sabah Sarawak Borneo Highway kita boleh laksanakan immediately awal tahun depan. Jadi sebab itu saya yakin ada orang kata janji bohong. Dah kita buat rekod. Berapa hilang? 1 tahun 20 bilion dari ketua orang negara. Berapa mencuri bawa keluar illicit funds 190 bilion. Dah. Yang saya umum di bawah berapa bilion? Turun harga minyak, kereta, PTPTN itu baru dalam 15 bilion. Ketua di negara kata 1 tahun hilang, bocor, ketirisan, leakages, corruption 20 bilion. Ini saya tak masuk lagi illicit funds. Jangan banding Malaysia dengan Bangladesh. Bangladesh minyak gila naik, kita ada banyak. Bahkan dengan banding dengan Turki. Turki sekarang bagi free education, PTPTN dia batal, tapi Turki tak ada minyak. Kita ada. Kita ada hasil minyak. Berapa hasil minyak dengan cukai dengan semua sekali 1 tahun? 80 bilion. What is 20 bilion? Sebab itu saya yakin cuma syaratnya apa? Integrity. Syaratnya apa? Courage of conviction. Syaratnya apa? Pimpinan mesti berani betulkan kecurangan yang berlaku selama puluhan tahun. Apa saja. Kamu nak jadi ketua menteri Sabah, kamu ambil 1 inci tanah negeri, kamu ambil 1 barang, kami tergajak kamu keluar. Tergajak keluar. Kalau ada pimpinan, saya nak beritahu, saya tak kira masa itu UMNO, keadilan, kepas kata kita punya sepakat. Ada pimpinan yang naik dari menteri atau menteri besar atau menteri, on record buat 1 inci tanah kerajaan, 1 barang, tempat di dalam penjara ini. Ya, memang apa penjara? Saya ada pengalaman, saya tahu apa penjara. Bukan senang. Ya, it's not easy. Saudara, we have gone through. Untuk apa? Dan masuk Tuhan uji penjara, Tuhan uji dengan kena pukul, Tuhan uji dengan orang hina kita, makan susah, keluarga susah, anak-anak dibesarkan tanpa ayah. Untuk apa? Untuk dendam, untuk jadi menteri balik, nak gopak lagi. Untuk kita cuba sedaya upaya kita melakukan perubahan islah mastata', perubahan ke arah kebaikan dengan sedaya upaya kita. Bottom line, jangan ada lagi, selagi kita ada upaya kuasa, izinkan kezaliman dilakukan kepada sesiapa rakyat yang paling miskin pada pedalaman sekalipun. Jangan hina mereka, jangan nafikan hak mereka, jangan curi hak mereka, jangan rampas tanah mereka tanpa ada kebenaran. Ini sekali saya ucap terima kasih kepada Sakinah dan pimpinan wanita yang lain yang telah mengulangi majlis pada malam ini, dan saya hargai usaha saudara, tapi you have to work. Tak boleh menang dengan usaha yang setakat ini. Kita nak push sedikit lagi, dan kalau kita push sedikit lagi, maka akan berhasil ini kalilah. Yang saya janjikan itu apa? Madu di tangan kanan, Pakatan, dengan harga minyak turun, PTPTN batal, kereta agak murah. Itu madu. Racun apa? Rasuah, wang pengadilan keluar, kezaliman, diskriminasi di tangan kiri. Jadi madu di tangan kanan, Pakatan, racun di tangan kirimu. BN, aku dah tahu
Boleh ulang ni. Dulu lah. Okey, 1, 2, 3. Madu bintang